Okey, Assalamualaikum semua pelajar. Okey, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha lah kepada semua. Okey, dalam musim Covid ni, walaupun kita masih lagi dalam Covid, tapi kita bolehlah beraya setakat yang boleh lah. Tak boleh kemudian lembu, boleh gapo-gapo, boleh semualah. Bukan sekadar berkurung di rumah. Okey, untuk kelas minggu ni kita sambunglah. Okey. Untuk nota, sila buka nota yang terakhir lah. Nota last kali, yang mana dia highlight ni. Test fuel system pressure hinggalah clean replace fuel tank. Okey. Ini nota yang awak akan rujuk untuk minggu ni lah. Okey, nota ni berkenaan dengan injection. Okey, sistem injection, pendawaian injection. Maknanya sistem bahan api, maknanya kita melibatkan injector, fuel pump, relay, fuel pressure regulator, litar dia. Okey, litar dia lah yang penting sebab awak belajar wiring, jadi yang penting adalah litar dia. Okey, yang mana minyak mengalir itu bukan litar lah, itu hanyalah minyak yang mengalir, bahan api yang mengalir dalam salu-salu high pressure dan low pressure tu. Tapi yang penting adalah litar dia. Tapi untuk itu juga kita boleh berkenalan dengan semua komponen lah. Okey, semua komponen boleh rujuk dalam nota ni, dan saya akan tunjuk di whiteboard dan juga benda sebenar. Okey. MTA 3033 hari ini 22 hari bulan 7 2021. Okey. Tajuk kita sistem suntikan. Okey, ataupun injection. Okey, injection. Injection ni sebenarnya teknologi baru lah, teknologi terkini, yang mana dulu semua pakai karburator, kereta, tapi lo ni sudah pakai injection ataupun suntikan lah. Injection ni suntikan lah. Okey, jadi maknanya semua kereta biasanya tahun kalau kereta Malaysia tahun 2000 ke atas, dan kalau kereta Jepun start tahun 90-an tu semua sudah injection. Tapi untuk Malaysia tahun 2000 dan ke atas barulah kita ada injection. Okay, contohnya Wira, BDO, Myvi, Wajah, Pesona, Gen2, Perdana. Lagi kalau Pro 2 kita ada Kembara, kita ada Azia, Viva. Okay, itu semua kereta injection lah. Engine injection. Okay, jangan pelik lah. Dan sekarang motor ni pun banyak kan guna injection dah. Waisuku dah. Lepas tu kita ada Waisuku memang injection lah. RS 150 injection, SYM 185cc tu injection. Okey, tu semua motor injection lah ni. Tak bakar dah karburator dah. Tu kemajuan untuk motosikal lah. Okey, untuk sistem injection, okey, mari kita berkenalan dengan dia punya komponen. Okey. Yang pertama kita mula daripada tangki minyak. Okay, tangki minyak saya lukis lah. Saya ni bukan pandai melukis, saya lukis lah sedikit sebanyak. Okey, ni okey, tangki minyak. Kemudian kita ada komponen yang kedua yang terletak pada tangki minyak yang penting untuk sistem injection. Kita ada okey, pump. Okey, fuel pump. Okey, fuel pump. Okey, ni fuel pump. Okay, kita bagi nama dia terus. Okey. Ni tangki. Okey, bahan api. Okey, komponen yang kedua kita ada fuel pump. Okay, fuel pump ni maknanya pump bahan api. Okey. Lepas tu yang ketiga kita ada barulah ada hose bahan api yang akan disalurkan ke masuk kepada
Ini adalah fuel rail. Okey, fuel rail. Okey. Fuel rail. Okey. Ni bahan api yang keluar daripada fuel pump lah. Akan mengalir masuk ke salur bahan api dan terus ke fuel rail. Okey, fuel rail. Okey, ni namanya ni hose hose keluar. Okey, di fuel rail ada beberapa komponen lah. Okey, di hujung sini kita ada, biasanya kita ada, okey, ini adalah fuel pressure regulator. Okey, fuel pressure regulator. Kemudian kita ada return hose. Return hose, hose yang kembali balik ke tangki. Okey. Ini adalah return hose. Okey, ni return hose. Hose return. Okey, terlupa. Okey, sebelum di bahagian sini biasanya kita akan ada satu komponen lagi kita panggil fuel filter lah. Fuel filter. Ini fuel filter. Okey, dan pada fuel rail kita ada biasanya ada 4 ataupun 3 injektor lah, bergantung kepada jumlah silinder pada enjin. Okey, ada injektor. Okey, lukislah macam mana pun. Okey, injektor 1. Okey, 2. 3 dan 4. Okey, 3 dan 4. Okey, ini adalah ini fuel injector. Okey. Okey, ini adalah laluan bahan api ataupun sistem bahan api pada enjin petrol lah. Biasa ini untuk enjin petrol lah. Sebab kita tak ada untuk enjin diesel, okey, lain. Dia ada komponen tambahan lain lah. Okey, daripada tangki bahan api, komponen pertama yang mesti ada ialah pump bahan api lah. Okey, orang panggil fuel pump yang berada dalam tangki minyak. Mesti dalam tangki minyak dan tenggelam dalam minyak lah. Tenggelam dalam bahan api. Okey, yang kedua akan ada bahan api akan dipump oleh pump bahan api dan terus melalui high pressure hose. Hose bertekanan tinggi lah. Biasanya hingga 30 PSI hingga 40 PSI dia punya tekanan. Okey, akan keluar ikut sini dan ditapis oleh fuel filter. Okey, fuel filter ni biasa duduk bawah body, okey, bawah chassis, dekat dengan tayar belakang lah kalau kereta baru-baru ni. Jadi ni fuel filter. Okey, selepas ditapis oleh fuel filter, bahan api akan mengalir. Bahan api yang bertekanan tinggi akan mengalir masuk ke fuel rail. Okey, fuel rail. Kemudian okey, bila tekanan sudah masuk dan fuel pump ni akan terus mengepam dan tekanan akan menjadi semakin tinggi dan ini menyebabkan fuel pressure regulator ni akan memainkan peranan dia untuk mengekalkan tekanan dalam tekanan bahan api dalam fuel rail. Contohnya biasanya mungkin 35 PSI. Okey.
Bila fuel pressure regulator ini diaturkan untuk hanya menghadkan sehingga 35 PSI, maka yang selebihnya bila tekanan ini lebih daripada 35 PSI, okey, yang lebih itu akan keluar ikut sini. Okey, dan balik semula ke tangki. Okey, akan balik semula ke tangki bahan api. Okey, begitulah aliran bahan api. Dan injektor ini hanya akan terpancit semasa enjin hidup. Okey, jadi kalau enjin tak hidup, dia tak akan terpancit kerana ECU tidak menghantar signal kepada injektor. Okey, bila enjin hidup barulah injektor akan terpancit. Okey, ini injektor nombor 1, pemancit 1, pemancit 2, pemancit 3 dan pemancit 4. Okey. Okey, itu saja untuk sistem bahan api. Kemudian kita ada litar elektrik yang akan mengawal dua komponen di sini. Okey, untuk enjin ni, untuk enjin petrol ni, okey, ada dua litar elektrik yang akan kontrol dua komponen. Okey, komponen pertama yang akan dikontrol ialah fuel pump. Okey, ini litar biasa sahaja, dan satu lagi komponen elektrik yang ada di sini ialah injektor. Okey, injektor ini litarnya dikontrol oleh ECU lah, ECU, Engine Control Unit, yang akan kontrol masa untuk pancit dan berapa milisecond untuk dia pancitkan bahan api. Okey, maknanya benda ini akan dikontrol oleh ECU, Engine Control Unit, berdasarkan kepada data-data lah, contohnya RPM engine, throttle position sensor, crank sensor, cam sensor, load pada gearbox dan macam-macam lagi, untuk dia tentukan bila dia nak pancit dan berapa lama dia nak buka untuk pancitkan bahan api itu, dan juga injektor mana yang akan pancit dahulu. Okey, itu semua dikontrol oleh ECU. Okey, ECU yang akan ambil alih tugas untuk kontrol litar untuk injektor. Tetapi untuk bahan api ini, untuk pump bahan api, biasanya litar ada juga melibatkan ECU, tapi tidak banyak. Okey, kerana pump bahan api ini akan on. Okey, contohnya kita nak start kereta, kita akan on kunci, dan pada masa kita on tu, kalau kita perhati molek, kita akan dengar bunyi tit selama 3 saat hingga 4 saat lah. Jadi itu adalah bunyi fuel pump. Okey, itu bunyi fuel pump yang mana bila kita on tu, maknanya litar dia akan lengkap selama 3 saat, 4 saat untuk readykan minyak dalam dalam fuel ray ni supaya enjin tu senang hidup. Itu maknanya kalau kita on saja, kita tak start, dia akan hidup selama 3 saat hingga 4 saat. Tapi kalau kita start, okey, bila kita start, dia akan hidup terus. Okey, hidup selagi enjin hidup, dia akan hidup lah fuel pump ini. Dan dia melibatkan komponen lah, ada relay, ada berpunca daripada bateri lah, bateri masuk ke fuse, masuk ke relay, dan seterusnya pergi kepada pump bahan api lah. Okey, dan satu lagi komponen yang ada pada dalam pada sini biasanya yang ada ialah fuel level sensor. Okey, boleh panggil pelampung bahan api lah. Okey, ni fuel level sensor. Okey, ni pelampung di mana ia akan hantar signal kepada meter kita, memberitahu berapa banyak minyak yang ada dalam tangki. Okey, maknanya yang ini akan ada wiring, pendawaian akan pergi kepada meter minyak. Okey, ini E untuk empty, F untuk full. Okey, ini untuk fuel gauge. Okey, fuel gauge ni maknanya meter minyak lah, meter bahan api. Okey, maknanya pelampung ini akan bagi signal kepada fuel gauge kita. Okey. Okey, sekarang ni di harapan saya ada sebiji enjin Wira VDO. Okey, yang hari tu. Okey, sekarang kita berkenalan pula dengan komponen seperti di
enjin yang ada di atas stand. Okey. Enjin ni di atas stand dan walaupun di atas stand tapi dia punya komponen tetap sama bilangannya, cuma kedudukan dia mungkinlah sedikit berbeza daripada yang ada pada kenderaan sebenar. Okey. Lepas ni kita tunjuk komponen-komponen tersebut yang ada pada kenderaan sebenar. Sekarang ni kita cuba berkenalan dengan yang lebih mudah lah. Maknanya enjin atas stand. Okey. Ini adalah tangki bahan api dah. Okey, tangki bahan api. Maknanya petrol akan diisi masuk dalam ni lah. Okey, kita ganti tangki bahan api yang ada pada kereta tu. Okey, kita ambil yang ini saja untuk tangki bahan api dan ini tempat untuk isi petrol lah. Okey, sekarang ini adalah pam bahan api. Okey. Pam bahan api yang mana dalam ni dia ada fuel pump. Okey, fuel pump. Bentuk dia awak boleh search dalam internet, biasanya bentuk bulat lah, bentuk bulat dan panjang tu. Okey. Dan dia berada dalam tangki minyak dan biasanya akan ada dua hose lah yang akan sambung kepada dia punya pam bahan api tu. Okey. Kemudian ni fuel filter. Okey, fuel filter biasanya terletak di bawah body lah, bawah body. Okey, kemudian minyak akan mengalir keluar. Okey, akan melalui hose keluar. Okey, hose keluar yang akan pergi terus kepada ini, akan masuk sini, akan pergi kepada fuel rail. Okey, fuel rail. Kemudian daripada fuel rail, bila tekanan sudah cukup, maka minyak akan balik ke tangki. Okey, melepasi fuel pressure regulator. Okey, ini fuel pressure regulator ataupun bahasa Melayu dia pengatur tekanan. Okey, bila melebihi biasanya 35 PSI, okey, minyak akan dibenarkan untuk keluar. Okey, ikut sini dan melalui hose balik, hose return. Okey, hose balik, kemudian balik ke tangki semula. Okey. Kemudian pada fuel rail tadi kita ada injector lah. Okey, injector. Okey. Okey, ni timing belt. Jadi ni injector 1, injector 2, injector 3, injector 4. Okey. Injector pula dia ada dua soket lah. Dua wayar yang sambung kepadanya dan dikontrol oleh ECU. Okey, tadi saya bagi tahu masa kita untuk kita mengetahui fuel pump itu okey. Okey, hidup. Okey, masa kita on switch, kita akan dengar bunyi tet selama 3 saat hingga 4 saat lah. Okey, contoh bunyi dia macam ni . Saya akan on switch. Okey. Dengar . Okey. 3 saat. Dia akan tet 3 saat, tanda dia hidup. Okey, lepas tu dia akan mati. Okey. Itulah bunyi fuel pump. Untuk letak control fuel pump, okey, wiring fuel pump. Okey, selepas bateri. Okey, untuk fuel pump. Kalau kita tengok pada fuse box untuk kereta Wira Video ni, okey, tak ada fuse untuk yang ditulis fuse untuk fuel pump. Tapi biasanya dia akan ada melibatkan fuse. Mungkin fuse dia yang terlibat ialah fuse ECI, fuse ignition switch, okey, yang 40 ampere ni. Okey, ni. Okey, fuse ni akan berkait dengan fuel pump lah. Okey, ni ECI ni untuk engine control unit lah, injection. Okey, selepas masuk kepada fuse ni 40 ampere ni, jadi dia akan pergi kepada relay. Okey, ni adalah relay untuk fuel pump lah yang ada pada engine stand ni. Okey, tapi di kereta pun sama juga. Macam ni lah bentuk relay dia. Dan dia tu duduk bawah, biasanya dekat dengan konsol untuk radio. Bawah radio dan berdekatan dengan ECU lah kalau di kereta. Okey, kalau saya on ni, awak akan dengar bunyi klik selama 3 saat lah. Okey, awak boleh dengar. Okey, mati dah. 3 saat dia akan mati. Okey, kalau saya start,
start, enjin dah hidup. Kalau saya cabut ni, maknanya enjin akan matilah sebab fuel pump dah tak berfungsi. Okey, saya cuba cabut ni. Okey, tak boleh nak cabut, payah. Okey, saya cuba cabut Okey, mati. Sebab apa? Sebab minyak sudah tidak pergi ke injektor dan juga fuel rail lah. Jadi kalau cabut ni memang mati lah. Okey, sambung balik. Okey, on sekejap untuk bui minyak masuk dalam fuel rail. 3 saat. Sekali lagi. Okey, boleh terus start. Okey, ni fuel gauge. Okey, meter minyak. Meter minyak ni. Tadi banyak ni sikit dah kurang dah. Okay, ni belakang instrument meter lah, meter dia. Jadi daripada gauge sensor arah bahan api ni, dia akan hantar signal kepada meter minyak lah, akan hantar signal sini. Okay. Jadi untuk memberitahu kita berapa banyak bahan api yang ada dalam tangki petrol kita. Okey, ni injektor. Injektor 1, 2, 3 dan 4. Okey, sekarang ni enjin ni okey. Okey, gagah molek. Jadi sekarang ni kita boleh test lah sama ada injektor ni berfungsi ataupun tidak. Okey. Sekarang ni memang semua injektor ni berfungsi lah sebab enjin pun okey, kuat molek. Tapi untuk kita pastikan betul-betul dia berfungsi, kita boleh cabut soket ni dan enjin akan jadi 3 silinder panggil dia. Betul. Okey. Ni enjin bergegar 3 silinder. Sama balik dia akan jadi stabil semula. Okey. Cabut ini pula. Okey, sebab apa jadi bergegar? Sebab kita matikan piston ni. Piston nombor 2 ni kita mati. Kita tak guna dia. Jadi sebab tu jadi 3 silinder. Silinder ni hidup, silinder ni hidup dan silinder ni hidup. Tapi yang nombor 2 tak hidup. Jadi kita memberi beban kepada enjin lah sebab dia pusing saja, dia tak ada minyak pancit pada dia. Jadi kita pun masuk balik, dia akan jadi stabil semula lah. Ya. Okey, balik buat asal. Sama juga dengan ni plug ni. Dah. Kalau kita cabut ni, enjin akan jadi 3 silinder, tapi saya takut lah. Takut terkena terenjata elektrik. Okey. Ada pemain yang berani lah, dia boleh cabut ni. Lepas tu dia boleh tengok enjin tu bergegar. Okey. Tu maknanya piston ni okey lah. Kalau yang cabut tu tak ada kesan kepada enjin, maknanya cabut dengan sambung tu sama je. Jadi maknanya plug tu tak okey lah. Plug ataupun silinder tu tak okey. Itulah. Okey, sekarang ni kita nak tengok fuel pump untuk kereta perdana. Okey. Kereta perdana ni walaupun sebab dah ni di bengkel kita ni, tapi ada guna lagi lah. Okey, saya nak tunjukkan mana dia punya kedudukan untuk fuel pump dia. Okey, untuk kereta injection baru-baru ni biasanya akan ada di bawah seat lah. Okey, bawah seat. Okey, yang mana fuel pump dia ada di sini. Okey, ni cover untuk fuel pump, nanti saya akan buka. Okey, ni saya buka dah untuk fuel pump dia. Okey, ni untuk fuel pump. Allah, kita buat ni paksa lagi. Ingat senang kau nak jadi pemain dah. Ingat senang kau nak belajar, nak mengajar. Kita buat ni sebab kita minat Okey. Okey, kita boleh cabut lah. Okey, ni soket untuk fuel pump lah. Ada 2 wayar saja. Okey, kita boleh cabut ni. Okey, ni hose, 2 hose. Okey, ni hose besar ni biasanya untuk keluar dan hose kecil ni untuk return balik. Kita boleh cabut ni. Ataupun kita kena buka dulu hose. Okey, kena buka hose kejap. Saya buka hose.
Okey, hos ni buat dah. Hos ni patuh. Sebab memang dia banjir. Buruk ni pun buka dah. Okey, jadi kita buat tubik dah dia, keluarkan dia punya apa? Fuel pump. Okey, inilah fuel pumpnya. Original, Proton perdana rasanya. Original lah. Tak je buka. Okey, nampak ni karat ni sebabnya kereta ni kereta banjir lah 2014. Okey, tergelar air, jadi stok repair lah mana dah 5 tahun dah. Jadi walaupun tangki tertutup tapi air boleh masuk lagi dah. Jadi berkarat lah. Okey, ni fuel pumpnya. Okey, ni penapis yang biasa lah. Ada satu lagi penapis di luar sana. Di bawah sana ada penapis lagi lah. Okey, nampak dalam tu ada karat. Okey, ada karat Dan takungan ni adalah takungan untuk pastikan minyak tu tak bergerak kiri kanan masa kereta kona lah. Jadi walaupun kereta kona setara mana pun, minyak tu akan tetap ada dalam ni. Dan fuel pump boleh sedut dia punya minyak, tak putus minyak Okey, ni untuk fuel pump. Okey, pasang semula. Okey, satu lagi yang ini untuk level minyak. Okey, sensor untuk level minyak lah. Okey, kita buka ni. Okey, kita buka. Payah weh. Kejap Okey. Okey, ni pelampung untuk sensor untuk level minyak lah. Sama juga sudah berkarat lah. Okey, sensor ni ada 3 wayar. Okey, 3 wayar tu. 3 wayar. Dan pelampung ni akan boleh bergerak lah. Okey, boleh bergerak. Kalau minyak banyak dia akan tinggi. Minyak sikit dia akan rendah lah. Okey, dan dia ada perintang boleh laras di dalam ni. Okey. Jadi, sini untuk fuel pump. Dan ini untuk sensor minyak. Okey, untuk perdana lah, dia asing. Untuk Mazda dia sama sekali. Okey, pasang balik. Itu sajalah. Okey. Okey, siap tutup. Okey. Untuk semua lah kereta customer kita ni. Okey, ambil cushion dia. Cushion. Okey. Letak situ balik. Balik kurang pun tak apa. Kereta buruk. Okey. Okey, litar untuk fuel pump. Okey, kita buat sikit lebih kurang. Okey, litar fuel pump daripada bateri. Okey, positif, negatif. Okey, daripada positif akan pergi kepada relay. Okey, relay. Okey, yang mana relay tu dia ada kaki 4 lah, biasanya kaki 4. Ni untuk litar dia, dan ni untuk dia punya coil magnetik. Okey, dan ini pergi kepada ground, ini pergi kepada motor untuk fuel pump. Okey, dan ini ground lah, ground. Okey, daripada bateri. Okey, yang ini pergi kepada ni ground. Okey, maknanya dia akan sambung sini lah. Akan boleh sambung sini, boleh sambung ke sini. Ground. Okey, chassis. Okey, kemudian daripada positif bateri, positif akan masuk ke terminal 30. Terminal 30, dan ini terminal 57 untuk pergi ke fuel pump. Maknanya positif. Okey, ini pun positif. Okey, sekarang ni untuk terminal switch untuk relay ni biasanya akan terima daripada ECU lah. Okey, ECU. Maknanya ECU akan beri isyarat bila kita on switch, ECU akan hantar isyarat kepada relay fuel pump. Okey, ni relay fuel pump. Okey, akan on selama 3 saat. 3 saat sebelum kita start. Okey, kalau kita on start terus, dia akan hidup teruslah. ECU akan terus bagi signal kepada relay dan untuk hidup selama-lamanya sampai enjin mati. Tapi kalau kita on saja, ECU akan bagi isyarat kepada relay untuk on hanya selama 3 saat.
dan dia akan mati semula lah. Okey. Itu saja litar untuk fuel pump. Okey. Ini negatif, ini positif. Okey, ini positif, ini negatif. Okey. Itu saja untuk litar untuk fuel pump. Dan untuk injektor, litar itu sepenuhnya dikontrol oleh ECU lah. Maknanya ECU akan bagi isyarat untuk negatif, untuk on injektor. Kerana pada injektor, okey, injektor, okey, ada dua soket lah, dua soket, ada positif dan ada negatif. Okay, ini positif, ini negatif. Okay, dan ni injektor. Okay, injektor. Okay, untuk injektor, ECU akan kontrol litar untuk negatif. Okay, ECU akan kontrol signal untuk negatif. Maknanya negatif ni akan pergi kepada ECU. Dan yang positif ini standby sahaja di injektor. Dia sudah ada bekalan supply 12 volt positif, okay, untuk injektor. Kerana ini adalah bergantung pada relay lah, relay injection ataupun relay ECU. Okay, dia sudah standby di injektor dan ECU hanya kontrol untuk negatif. Maknanya bila negatif diberi, maknanya ECU bagi isyarat negatif, maka injektor akan on lah. Dalam ni ada coil. Okay, ada coil. Okay, akan tarik magnet dan ada needle, dan needle ini akan tarik ke atas dan minyak akan terpancit keluar. Okay, ini bahan api. Okay, barulah bila ada elektromagnet akan menarik needle ni naik ke atas dan minyak akan terpancut ikut sisi lah, sisi. Okay, sisi untuk injektor. Okay, itu sajalah. Okay. Okay, itu saja kelas untuk minggu ini. Okay, harap anda semua faham dan anda semua boleh minat kepada automotif. Saya tak minta banyak lah, saya minta awak rajin belajar dan supaya jadi pandai lah. Dan boleh menyara diri sendiri, dan juga keluarga awak. Cikgu tak minta banyak pun. Cikgu hanya nak awak pandai. Sebab tu cikgu rela berkorban buat letih-letih tak peluh-peluh pelagi ni, tapi cikgu rela buat supaya awak ni boleh pandai dan minat automotif. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.